Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Isri Muhammad dalam Berita Tengah Malam. 3 sekeluarga terkorban dalam kebakaran melibatkan sebuah rumah banglo 2 tingkat di Jalan Bunga Tongking, Kampung Gita, Kuching, Sarawak. Dan menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri, Datuk Khairuddin Rahman, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian kira-kira pukul 7.03 malam. Bila sampai ke tempat kejadian, kita dapat api dah merebak daripada bawah naik ke atas. Dan pada masa tersebut, kita dalam proses kita buat pemadaman, barulah dimaklumkan oleh anak saksi bahawa didapati bapa dan juga adik dia, perempuan dan juga anak buah mereka kemungkinan besar berada dalam rumah itu. Dan kita start telah dibuat dan dalam tindakan operasi kita niat tetangga dan kita dapat langkahlah pada jam 8.40. Datuk Khairuddin mendedahkan kesemua mangsa ditemukan pada pukul 8.40 malam dalam sebuah bilik di tingkat atas rumah terbabit. Beliau yang ditemui pemberita di lokasi kejadian memberitahu mangsa yang terkorban seorang lelaki 69 tahun dan 2 wanita masing-masing berumur 35 dan 22 tahun. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dibuka 2 hari lebih awal dari jangkaan, perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya kembali beroperasi sepenuhnya bermula 6 pagi esok. Kabar gembira itu, hampir 1 juta pengguna pengangkutan awam itu disertai jaminan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Dan bagi memastikan kelancaran sistem pemantauan pakar teknikal Rapid Rail diteruskan. Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya akan kembali dibuka sepenuhnya kepada pengguna mulai esok Isnin 14 November 2022 jam 6 pagi. Pengoperasian semula ini juga adalah 2 hari lebih awal daripada yang dijangkakan. Datuk Seri Dr. Wee juga meminta prasarana untuk terus menyediakan bas perantara di stesen terpilih sebagai langkah persediaan. Pampasan tiket selama 7 hari tetap diberikan walaupun pemberhentian perkhidmatan adalah selama 5 hari. Beliau siang tadi meninjau pengoperasian LRT laluan Kelana Jaya diiringi Wakil Prasarana dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan Kementerian Pengangkutan menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti punca kejadian menerusi penubuhan jawatankuasa khas. Kejadian ini adalah kali kedua berlaku semasa beliau menjadi Perdana Menteri dan beliau tidak mahu perkara sama berulang kerana menyusahkan pengguna pengangkutan awam tersebut. InsyaAllah saya dah beri arahan kepada Menteri Pengangkutan bahawa perkara yang sama tidak boleh berlaku di masa-masa akan datang. Yang kita akan siasat bukan saja dari segi siasat dari segi punca kerosakan, tapi kita akan siasat secara menyeluruh lah. Kenapa perkara ini berlaku sewaktu kempen sedang berjalan. Happy lah sebab dah boleh buka balik and memudahkan urusan nak berjalan dari sekitar area Kuala Lumpur. Sebab mana kan bila dah makin banyak bila je dah tutup lalu LRT, kereta yang keluar pun makin banyak. Okay, so bila je dah open balik semula ni saya lega lah. Banyak terima kasih kalau buka. Very thank you. It's all a relief lah sebab it takes time. Benda ni sistem punya technical issue kan. So it's a relief bila dah jadi balik, bila dah okey, sistem boleh operate balik macam biasa. Alhamdulillah, tren sudah, besok sudah boleh kita guna naik. Saya bersyukur amat Alhamdulillah di dalam saya punya perjalanan Allah sudah memberikan yang terbaik. Tren kita sudah boleh diguna lagi. Terima kasih Malaysia.
Dalam pada itu, Rapid Rail Sdn Bhd Rapid Rail memperincikan pampasan tiket selama 7 hari kepada pengguna perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya yang terjejas dan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad Muhammad Azharuddin Mak Shah dalam kenyataan memaklumkan bagi pengguna My50 mereka akan diberi tambahan perjalanan percuma selama 7 hari apabila membarui PAS setelah tamat tempoh. Beliau memberitahu pembaharuan PAS boleh dilakukan bermula 21 November hingga 20 Disember ini di pejabat khidmat pelanggan di stesen LRT, MRT, monorail dan transit aliran bas BRT dan pegawai khidmat pelanggan akan membuat pengesahan. Bagi pelanggan PAS My50 yang tamat tempoh antara esok hingga 20 November ini boleh menggunakan PAS seperti biasa tanpa sebarang charge dan pastikan mempunyai baki sekurang-kurangnya RM5. Selain itu, menurut Muhammad Azharuddin, pengguna kad Touch and Go yang menggunakan perkhidmatan laluan Kelana Jaya juga boleh menggunakan kad dengan baki minimum RM5 seperti biasa tanpa sebarang charge bagi tempoh sama dengan syarat destinasi mula atau akhir adalah di mana-mana stesen laluan Kelana Jaya. Tambang percuma juga turut diberikan kepada pengguna token yang menggunakan perkhidmatan laluan Kelana Jaya bagi tempoh sama. Pengguna perlu ke pejabat khidmat pelanggan di stesen LRT, MRT, monorail dan BRT untuk mendapatkan token khas perjalanan sehala dengan syarat destinasi mula atau akhir adalah di mana-mana stesen laluan Kelana Jaya. Prasarana dan Rapid Rail sekali lagi memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia yang terkesan akibat gangguan perkhidmatan tersebut. Permohonan pelajar yang ditolak untuk mendapatkan peranti siswa kerana tidak memenuhi syarat ditetapkan boleh mengemukakan rayuan secara bertulis dengan mendapat surat sokongan pemimpin tempatan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata setakat ini 40,000 permohonan telah ditolak daripada jumlah keseluruhan 470,000 pemohon. Mereka boleh mendapat sokongan daripada wakil rakyat, parlimen, ADUN atau pemimpin-pemimpin tempatan yang boleh memberikan testimoni tentang latar belakang mereka. Jadi bagi yang tak berjaya jangan terlalu berduka cita. Kita belum secara muktamad menolak mereka. Ya, saya akan berikhtiar seberapa boleh pelajar yang berkeinginan yang telah membuat permohonan asalkan tidak terlalu jauh daripada garis-garis syarat yang telah dikemukakan. Beliau berkata demikian selepas sesi pengagihan peranti siswa keluarga Malaysia kepada 902 pelajar tingkatan 6 peringkat PPD Kota Baru di Wakaf CA. Rayuan secara bertulis juga boleh dikemukakan oleh pihak sekolah dengan memberi sokongan berkaitan prestasi pelajar. 5 tahun sekali, rakyat Malaysia akan keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Hak kita sebagai pemilih. Buatlah pilihan yang bijak. Ini tanah air kita. Ini tempat tumpahnya darah kelahiran kita. Di tanah ini tumbuh rezeki yang kita semai hasilnya. Saya sayang Malaysia. Saya pasti kita semua sayangkan Malaysia. Ayo, tunaikan tanggungjawab kita. Ingat, undi kita penentu masa depan negara. Bertemu kembali. Tumpuan terus diberi kepada sektor keusahawanan yang merupakan antara elemen penting memacu pembangunan ekonomi termasuk dalam kalangan penduduk luar bandar. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata meskipun negara telah mencapai kejayaan dalam konteks pembangunan infrastruktur di luar bandar, namun bidang ekonomi masyarakat luar bandar perlu diperkasa.
tidak dapat dinafikan kita telah mencapai kejayaan dalam konteks pembangunan infrastruktur luar bandar yang kini mempunyai bekalan elektrik dan air serta mempunyai rangkaian jalan raya yang sempurna. Kita juga telah melahirkan anak-anak luar bandar yang berjaya dalam pelbagai bidang dengan membelanjakan berbilion ringgit saban tahun bagi memastikan kawasan dan masyarakat luar bandar dimajukan di seluruh negara. Usaha memperkasakan masyarakat luar bandar itu juga menurut Datuk Seri Ismail Sabri adalah selari dengan matlamat aspirasi dalam dasar pembangunan luar bandar iaitu wawasan luar bandar yang sejahtera, inklusif, mampan dan holistik menjelang 2030. Beliau berucap merasmikan mini karnival usahawan desa di dataran Kerayong Bera. Selaras perhatian bagi memastikan pembangunan luar bandar seiring dengan dasar ditetapkan lebih 10.93 bilion ringgit diperuntuk menerusi bajet 2023. Peningkatan 4% lebih tinggi berbanding peruntukan tahun sebelumnya bakal memanfaatkan 8.1 juta penduduk luar bandar. Menurut Perdana Menteri, daripada jumlah itu sebanyak 2.55 bilion ringgit bagi menambah baik kemudahan infrastruktur luar bandar. Selain itu, projek bekalan elektrik luar bandar dengan peruntukan 472 juta ringgit serta projek bekalan air luar bandar dan bekalan air alternatif berjumlah 381 juta ringgit. Manakala sebanyak 123 juta ringgit bagi projek lampu jalan kampung melalui pemasangan baharu lebih 6,000 unit lampu dan penyelenggaraan. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri yang juga calon BN Parlimen Bera hari ini menyantuni masyarakat orang asli di Kampung Paya Badak dan juga kampung tradisional di Guai. Turut hadir mengiringi beliau calon bagi Dun Guai, Datuk Sabariah Saidan. Dakwaan kononnya ada anggota tentera telah mengundi awal dan dibayar untuk berbuat demikian disifatkan keterlaluan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein menegaskan tuduhan berkepentingan politik sempit itu seolah-olah menidakkan integriti dan maruah ATM. Takkanlah maruah dan nilai anggota kita ni setakat RM300. Itu yang dituduh kita. Saya bagi pihak Angkatan Tentera kata Anwar Ibrahim dalam isu ini memang keterlaluan. Dan saya tak akan layanlah dan orang akan tolak pertimbangan sempit terhadap ATM seperti itu. Saya sebenarnya marah dan saya dapat feedback daripada ATM pun ramai anggota kita marah. Menurutnya, kempen seharusnya memberi fokus kepada kekuatan pasukan tanpa memainkan sentimen bersifat sementara dan sempit serta berbaur perkauman. Datuk Seri Syamsuddin menyatakan demikian selepas sesi walkabout di Pasar Pagi Kemunting bersama calon BN Dun Kemunting, Aulong dan Pokok Asam. Seramai 146,737 anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan yang telah diwartakan dalam daftar pemilih pilihan raya akan melaksanakan pengundian awal Selasa ini. Mereka akan mengundi di 153 pusat yang diwartakan SPR sebagai pusat pengundian awal. Menerusi kenyataan, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata, menjadi harapan ATM agar proses pengundian berkenaan berjalan lancar bagi membolehkan setiap anggota dapat menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi yang sah. Proses mengundi bagi anggota yang didaftarkan sebagai pengundi pos pula telah bermula 7 November lalu hingga 19 November sebelum pukul 5 petang. Dalam pelaksanaan PRU15 terutama pada 19 November, ATM juga bersedia menghulurkan bantuan kepada SPR, pihak berkuasa tempatan dan awam bagi memastikan perjalanan proses pengundian di seluruh negara berjalan lancar. Ketika negara mula memasuki monsun Timur Laut, pasukan ATM juga bersiap siaga untuk mengatur gerak aset di negeri-negeri berisiko terjejas.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa tidak menolak kemungkinan untuk kembali semula sebagai wakil rakyat pada masa hadapan. Beliau yang tidak bertanding pada PRU15 menegaskan beliau masih lagi boleh menyumbang kepada rakyat menerusi platform parti. Tapi ke hadapan macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Mungkin saya bertanding di masa pilihan raya negeri kerana Kelantan belum ada pilihan raya. Mungkin juga akan ada kekosongan by election dan sebagainya. Jadi orang politik ni kita kena positif ke hadapan. Yang penting jaga perjuangan, jaga integriti, jaga amanah dan jaga track record kita bila bekerja, kita buat kerja sebaik mungkin. Di Temu Bual selepas menjadi tetamu program naratif khas PRU15 di Angkasa Puri. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui MAFI Incorporation di negeri-negeri menggerakkan jabatan dan agensi untuk segera memantau siap siaga selain turun padang meninjau keadaan golongan sasar terkesan banjir. Ini bagi menilai kerosakan dan kerugian dialami serta segera menghulurkan bantuan kepada pihak yang terlibat. MAFI pada sama turut mengaktifkan bilik gerakan di seluruh negara bagi membantu penduduk terjejas terutama golongan petani, penternak dan nelayan di negeri terjejas. MAFI dalam kenyataan turut memaklumkan bilik gerakan bencana pusat juga digerakkan bagi persiapan berkaitan intervensi bantuan kepada komuniti agro makanan terjejas disebabkan bencana tersebut. MAFI juga sentiasa siap siaga untuk menyalurkan bantuan sejurus maklumat berkaitan diperoleh di lapangan. Setakat ini, seramai 256 petani dengan anggaran keluasan 374.81 hektar kawasan terlibat membabitkan 4 daerah di Pahang, masing-masing 2 daerah di Kedah, Perak dan Selangor serta 1 daerah di Johor. Lebih 2,500 penduduk terjejas berlindung di 26 pusat pemindahan sementara PPS di 6 negeri. Dan berikut kemaskini info bencana banjir JKM setakat pukul 11 malam. Di Kelantan, 8 PPS dibuka menempatkan 1,706 penduduk terjejas daripada 559 keluarga. PPS Sekolah Kebangsaan Tok D di Pasimas yang dibuka sejak 6 November lepas mencatatkan 668 penduduk terjejas. Lain-lain PPS yang dibuka masing-masing SK Kubang Kual, Putat 7, SK Sri Kiambang, Masjid Mukim Padang Licin, SK Gual Periuk, SK Gual Sitok dan SK Kedai Tanjung. Di Pulau Pinang, hanya 1 PPS masih beroperasi iaitu di SK Lahar Yoi menempatkan 117 penduduk terjejas daripada 33 keluarga. Sementara itu, di Melaka, angka penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di 2 PPS iaitu Balai Raya Gadik dan Balai Raya Bukit Balai Durian Tunggal pula 41 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Di Johor pula, 7 PPS telah dibuka menempatkan 323 penduduk terjejas daripada 74 keluarga. 160 penduduk terjejas banjir daripada 46 keluarga di Perak ditempatkan di 2 PPS. Manakala di Selangor, 6 PPS dibuka menempatkan 186 penduduk terjejas daripada 51 keluarga. 4 sekeluarga maut, seorang parah manakala seorang lagi selamat dalam kemalangan di Alur Gajah, Melaka. Dalam kemalangan pada 7.45 pagi tadi, mangsa Ibrahim Daud, 71 tahun, bersama isteri Latifah Dorahim, 66 tahun dan menantu Syazana Tarin, 30 tahun serta cucu lelaki Yusuf Daniel Muhammad Izwan, 5 tahun maut akibat parah di kepala. Seorang lagi kanak-kanak yang juga anak Syazana berusia kira-kira 2 tahun parah dirawat di Zon Merah Hospital Melaka. Manakala pemandu MPV yang juga anak lelaki Ibrahim, Muhammad Izwan, 30 tahun, tidak cedera dan pemandu sebuah lagi kenderaan, Ko Eng Kun, 59 tahun, cedera ringan.
Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Arsyad Abu berkata, siasatan awal mendapati 6 beranak itu dalam perjalanan dari arah Selandar menghala ke Alor Gajah, manakala kenderaan satu lagi dalam perjalanan dari arah Durian Tunggal menghala ke Selandar. Kesemua mayat telah dihantar ke unit forensik Hospital Alor Gajah untuk proses bedah siasat. Manakala pemandu sebuah lagi kenderaan ditahan ketika memberi keterangan di Balai Polis Trafik Alor Gajah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Penduduk di kawasan perumahan dan Pangsapuri digalakkan menceburi bidang koperasi untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama golongan B40. Presiden Angkasa Dato' Abdul Fattah Abdullah berpandangan gerakan koperasi berperanan sebagai benteng membantu masyarakat dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ini adalah sebagai selalu daripada platform untuk memudahkan rancangan, membuat perancangan macam mana nak membangunkan ekonomi komuniti setempat selain daripada memudahkan kerajaan untuk menjalurkan program dan aktiviti yang boleh direbut oleh komuniti setempat melalui koperasi. Beliau menjelaskannya kepada pemberita ketika menghadiri mesyuarat agung permulaan Koperasi Komuniti Gemilang di Ibu Negara. Sehingga kini Angkasa merekodkan hampir 200 koperasi komuniti dengan lebih 60,000 anggota seluruh negara. Baik meriah dan ceria, itu suasana yang dapat digambarkan ketika berkunjung ke Uptown Stadium Darul Aman dan selain menawarkan pelbagai jenis jualan, ia juga merupakan lokasi menarik bagi anda yang berkunjung ke Alor Star. Kita ikuti laporan yang telah disediakan oleh Fahmi Zaidi. Suka tahun ni dia macam parking mudah, tempat persesa, macam pakaian banyak kan, pakaian mudah cari, macam makanan senang cari. Banyak kemudahan untuk keluarga. Untuk mengisi masa lapang anak-anak, bawa anak-anak main sini beli baju-baju keperluan untuk pakai hari-harian, puan-puan sini mudah. Tempat sini menarik, ada macam-macam makanan, barang-barang domestik, pakaian baju. Lepas tu, sini tempat yang paling best lah untuk kunjung kat sini lah. Macam-macam ada. Kalau sini boleh main beli shopping, panggil pop. Tambah lah ni, pamper pada belakang. Sini bandar malam, tiap-tiap malam Jumaat, malam Sabtu, dia patah bandar sini sampai pagi. Sampai esok siang. Bagi salah seorang peniaga yang sudah 10 tahun menjalankan perniagaan di sini, beliau mengakui sambutan baik dalam kalangan orang ramai amat memberangsangkan. Kira saya berniaga kat sini dah hampir kira dekat-dekat 10 tahun dah sini. Kira setiap hujung minggu kira sini Khamis, Jumaat, Sabtu sambutan kira menggalakkan lah. Alhamdulillah kira pengunjung daripada luar negeri mana pun dia akan singgah sini jadi tempat tumpuan. Bagi anda yang datang ke Alor Star Kedah, di sinilah antara salah satu lokasi menarik yang dapat anda luangkan masa bersama keluarga. Selain menjual pakaian, di sini juga terdapat gerai-gerai jualan makanan, aksesori dan juga aktiviti-aktiviti menarik yang boleh dilakukan oleh anak-anak kecil. Fahmi Zaidi, RTN. Pelari dari Kenya mendominasi kategori maraton penuh terbuka lelaki dan wanita 42 km dalam larian Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon KLSCM 2022 edisi ke-12. Johan terbuka lelaki menjadi milik Moses Kipto Kurgat dengan catatan masa 2 jam 11 minit 6 saat. Manakala Johan terbuka wanita pula dirangkul oleh Safmi Nyawira Muruki yang mencatat masa 2 jam 44 minit 16 saat. Lebih daripada 34,000 peserta membanjiri Dataran Merdeka selepas 2 tahun penganjurannya terpaksa ditangguh berikutan pandemik COVID-19.
KLSCM 2022 berlangsung selama 2 hari melibatkan beberapa jalan utama sekitar ibu kota, antaranya lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur Akle dan lebuh raya Duta Ulu Kelang Duke. Pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Standard Chartered Malaysia, Mark Junien, yang ditemui berkata penganjuran KLSCM 2022 kali ini mendapat sambutan yang amat baik. Yeah, it's all constrained by the capacity, right? So, I know there's a lot of demand for more and more runners, and we'll work with Trigo, the organisers, to manage the numbers. But if I can, I will have as many as possible. It's just that we also have to think about safety concerns and regulations. Dalam pada itu, bagi kategori maraton penuh lelaki dan wanita warga negara Malaysia, dimenangi Esbu Wasanathan dan Nur Emilia binti Musa. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim diiringi Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Mahadi Cina. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my #myPRU15. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.